آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا لمن نعرف بأوامرك وإلهام الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسر رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا وعلمنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين آمين. Sekian. Maka tiada sah sembahyang orang yang orang yang serta dengan najis pada salah satu daripada tiga itu. Dan jika tiada tahu ia akan dia sekalipun. Ini faham daripada syarat yang keenam. Ialah syarat yang keenam tu ialah suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci itu satunya pada kain, yakni pada pakaian dan badan. Apa tu kat hujung tu satu lagi, dan pada tempat sembahyang. Setengah daripada syarat nak bagi sah solatnya ialah suci badannya daripada suci pakaiannya daripada najis. Apa tu dimaksud dengan pakaian tu bukan sekadar yang menutup tiap aurat. Segala perkara yang menghubungi dengan badan kita dikatakan masuk dalam hukum pakaian. Walaupun nisbah bagi orang lelaki, pakaian itu bukan lebih pada sakatan tutup aurat sekalipun. Seperti kopiah, lebih bagi orang lelaki, mestilah pakaian dia tu suci daripada najis. Dan mana badan dia tu mesti suci daripada najis. Dan tempat yang bersentuh dengan dia ketika dia solat tu pun mesti suci daripada najis. Itulah syarat yang keenam. Jadi maknanya kena suci daripada najis, pakaian dia, badan dia, tempatnya. Tiga-tiga tu mesti suci daripada najis. Faham daripada syarat yang keenam, maka ni yang kita faham daripada syarat yang keenam. Kalau bahasa Arab tu dikatakan tafri' for, maka terjemah daripada maka tu terjemah daripada for tafri'. Tafri' tu maknanya pecahan cawangan daripada syarat. Maknanya dia yang kita faham daripada syarat yang keenam. Apa yang boleh kita faham daripada syarat yang keenam, katanya syarat nak bagi sah setengah daripada syarat nak bagi sah sembahyang itu, suci badannya daripada, suci pakaiannya daripada najis, suci badan dia daripada najis, suci tempatnya daripada najis. Fahamnya, jadi sini panggil sebalik. Sebalik macam mana? Syarat nak sah sembahyang kena suci. Kalau tak suci, apa nak kata? Sebaliknya. Syarat nak sah tu suci. Kalau tak suci, itu maknanya sebalik. Maka tiada sah sembahyang orang yang serta dengan najis. Serta tu mana ada berhubung dengan najis, ada kena najis.
pada salah satu daripada tiga itu. Apa dia tiga itu? Kainnya, badannya, tempatnya. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Dia cara nak faham ibarat kitabnya senang. Begini, cara saya nak ajar cara ibarat kitab, cakapan kitab. Dia kata syarat yang keenam, masalah kita dah faham, kita tengok cara cakap ibarat kitab. Syarat yang keenam, nak sah salat tu kena suci daripada najis. Suci daripada najis pada pakaian dan badan dan tempat. Fahamnya? Faham daripada syarat itu tidak sah. Faham dengan secara sebaliknya, mafhum mukhalafah dia panggil. Faham dengan secara sebalik dengan tadi, tak ada syarat kena suci. Kalau tak suci, dan tiada sah sembahyang orang yang berserta dengan najis pada salah suatu daripada tiga itu. Lepas tu kalau orang tanya, kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Kalau orang tanya kenapa tidak sah, maka ambil yang kita faham tadi. Kenapa tidak sah? Sebab syarat kena suci. Kenapa tidak sah orang yang sembahyang berserta dengan najis? Sebabnya syarat kena suci. Begitu. Sebab syarat kena suci maknanya kalau ada kena najis, maka tidak sah. Dan jika tiada ni ghayah pada tidak sah. Tidak sah mana tidak sah walaupun rupanya begini sekalipun tidak sah. Mana ghayah tu mana kehabisan dia. Walaupun rupa begini sekalipun tidak sah juga. Macam mana? Tiada tahu ia akan dia. Dan jika tiada tahu ia orang yang berserta. Tiada tahu ia yang orang sembahyang itulah akan berserta dengan najis. Dia akan berserta dengan najis pada salah satu daripada tiga itu sekalipun tidak sah juga. Kalau dia tahu selepas pada habis solat, mana belum pada nak solat tu dia tak perasan. Kata badan dia ada najis, kata pakaian dia tu ada najis, atau tempat yang dia solat tu ada najis. Belum pada nak solat tu dia tak perasan. Tengah-tengah solat pun dia tak perasan. Kata ada najis. Kemudian lepas pada habis solat tu baru tahu kata ada najis pada mana-mana satu daripada tiga tempat itu. Maka tidak sah juga. Maka tidak sah. Maka tidak sah juga. Walaupun ketika kita nak mulai solat tu kita dah tengok-tengok kat tapak kaki tak ada pijak najis. Tengok-tengok kat kain kita, pakaian kita tak ada kena najis. Maka sangkaan kitanya, yakin kitanya bahawasanya kita suci daripada najis. Maka kita pun solat. Tapi kita solat dalam keadaan walaupun kita rasanya berat sangka kitanya tengok-tengok najis tak ada kita. Maka kita solat dalam keadaan kita zon, kita yakin katanya kita tak ada najis pada pakaian, tak ada kena najis pada pakaian, pada badan, pada tempat. Tiba-tibanya nyata lepas pada habis solat tu nyata katanya ada najis. Maka tidak sah. Sebab saya dah kata dulu katanya al-ibratu fil ibadati bima fil waqi'i wa bima fi dhannil mukallafi. Al-ibratu fil ibadati bima fil waqi'i wa bima fi dhannil mukallafi. Jadi maknanya tepat yang diiktibarkan pada bab ibadat ni satunya pada waqi' dan yang keduanya pada zan, pada sangkaan orang mukallaf.
Dengan maknanya kalau kita solat, belum pada nak solat, kita dah tengok, dah cek tengok katanya di kaki, di kain, di apanya, tengok-tengok tidak ada najis. Maka kita sengka pada ketika itunya, sengka katanya tidak ada najis. Tapi ada najis, tak terpandang, tak nampak. Maka habis solat, nyata kata kita semayang dalam keadaan kena najis, maka tidak sah. Sebab pada wakilnya kita semayang dengan keadaan berserta dengan najis pada mana-mana satu daripada 4 pada 3 sana. Maka tidak sah. Lalu tu tetapi kalau tak tahu sampai matinya tak tahu, maka itu Allah Ta'ala maaflah. Tak dia ambil salah, nama macam mana kita tak tahu, padahal kena najis tapi tak tahu pun sampai mati tak tahu, itu tak salah lah. Dan demikian lagi tiada sah sembahyang kedatangan nak kena tambah. Dan demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang kedatangan. Nak tambah gitu. Dan demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang kedatangan najis. Tiada sah sembahyang, apa tu tambah, lepas pada sembahyang belum pada kedatangan tu tambah orang yang. Kita tambah. Dan demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang kedatangan najis atas orang. Kedatangan ni maksudnya mulai solat dengan tidak ada kena najis. Dia mulai solat dalam keadaan suci daripada najis. Tetapi tengah-tengah najis, tengah-tengah duk solat tu, kedatangan kena najis. Seperti yang dulu. Katanya tengah-tengah dia solat tu, angin pupuk, tai cicak jatuh di atas dia. Begitu. Maka tidak sah juga. Maka maknanya di sini, jadi masalahnya suci daripada najis, pada permulaan sehingga sampai akhir habis sembahyang. Dengan maknanya kalau ketika kita mulai solat tu tak ada kena najis lagi, tetapi tengah-tengah solat tu barulah kedatangan najis. Maka tidak sah juga. Demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang kedatangan najis atas orang. Kedatangan tu di dalam sembahyangnya, tengah-tengah dia solat, belum habis solat lagi kena najis. Najis jatuh di atas dia masalah. Melainkan jika dapat ia menolakkan dia kan najis daripada orang tadi, seperti yang telah lalu kenyataannya, seperti kalau kita contohnya yang semalam tu saya dah katanya, kalau kedatangan najis tengah-tengah kita solat, najis jatuh di atas pakaian kita. Maka sekiranya kalau jatuh di atas pakaian kita, najis tu kering, maka atau jatuh di atas tangan, kita gelebaskan, kita kibaskan, maka najis tu jatuh. Padahal najis tu kering. Maka dengan secara segera, maka tak mengapa lagi. Dimaaf. Artinya kalau jatuh najis di atas pakaian yang lain daripada pakaian menutupi aurat, maka kalau najis tu basah, maka kita tanggalkan pakaian itu. Apabila kita tanggalkan pakaian itu tidak membawa kepada jadi telanjang. Maksud telanjang tu ialah terbuka aurat. Kalau terbuka aurat tu batal juga. Seperti dululah. Kemudian dalil pula. Kerana ini kembali pada syarat yang ke-6. Kerana firman Allah Ta'ala. Ini dalil, seorang orang tanya,
mana dalil yang menunjuk di atas bahawasanya syarat setengah daripada syarat nak sah salat itu kena suci daripada najis yang tidak dimaaf pada pakaian, pada badan, pada tempat. Mana dia dalilnya? Mana tempat sandarannya? Mana dia dalil? Maka di sinilah nak menyatakan dalil bagi syarat kena suci daripada najis pada 3 tempat sana. Dalilnya kerana firman Allah Ta'ala wasiyabaka fatahhir artinya dan akan kain kamu mana pakaian kamu maka suci olehmu. Jadi maknanya suci olehmu ya Muhammad. Walaupun ayat ni tuju kepada Nabi, dikhitab dituju kepada Nabi sebab kata wahai Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, suci oleh kamu akan pakaian kamu. Walaupun tuju kepada Nabi seorang tetapi bukan tentu dengan Nabi. Perkara ini bukan tentu dengan Nabi seorang, bahkan Nabi dan segala umatnya. Tengok dia katanya maka sucikan oleh kamu tu siapa? Nabi Muhammad. Jadi kamu dan umat-umat kamu mesti kena menyucikan akan pakaian kamu daripada najis. Sebab menyuci itu asalnya diguna pada benda yang najis. Menyuci dalam syarak kitanya sebut katanya kain pakaian mesti suci, yakni suci daripada najis. Suci daripada najis. Tak dimaksud dengan kata suci itu suci daripada daki-daki, itu tak mesti. Sebab daki bukan dia najis. Daki bukan dia daki badan tu, bukan dia najis. Tanah, kalau pakaian tu kena tanah, wajib menyuci ke tidak? Tak wajib menyuci. Melainkan tanah tu tanah yang kena najis. Kalau tanah biasanya suci tak wajib menyuci. Sebab maksud dikata menyucikan pakaian, yakni menyucikan daripada najis. Kalau pakaian tu tak kena najis, tapi benda tu pada pandangan kita benda tu kotor lah. Kena ingus, kena air liur, kena tanah, ada berdaki masalah. Maka itu sah sembahyang. Sebab benda yang bukan najis, yang kata suruh menyuci ni menyuci daripada najis. Maka tadi dalam syarat yang ke-6 tu kena suci pada najis pada 3 perkara kan. Pada badan, pada pakaian dan pada tempat. Maka wasiyabaka fatahhir ini dalil bagi wajib menyucikan pakaian daripada najis. Dan lagi sabda Nabi SAW, ini masalah menyuci daripada najis daripada badan. Menyuci daripada najis pada pakaian. Menyuci daripada najis pada pada badan pula. Ini yang wasiyabaka fatahhir itu dalil bagi menyucikan akan pakaian daripada najis. Maka hadis ni pula menunjuk di atas wajib menyucikan badan daripada najis pula. Dan lagi sabda Nabi SAW, tanazzahu anil bawli fa inna ammata azabil qabri minhu. Tanazzahu anil bawli fa inna ammata azabil qabri minhu. Artinya basuh dan artinya bersucilah olehmu daripada kumah kencing. Bersucilah olehmu daripada kumah pada kencing kerana
bahwasanya kebanyakan seksa kubur itu. Kebanyakan seksa kubur itu sebab tiada suci daripadanya. Tiada suci daripadanya pada kumah daripada kencing. Ini dalil bagi kata wajib menyucikan badan daripada najis. Sebab kencing tu najis. Sebab kencing tu najis. Maka kalau orang tanya, dalam hadis sebut pasal kencing saja, kalau lain pada kencing kena basuh juga ke? Jawabnya, kencing tu ialah salah satu daripada bagian najis. Apabila kencing tu najis, benda lain yang najis juga, kencing tu wajib dibasuh, najis yang lain pun wajib dibasuh jugalah. Dia tak mesti kena sebut ke semua kan. Bagai-bagai najis tu, maknanya sebut satu perkara dah cukup lah. Untuk yang lain, benda najis juga yang lain, kira sama dengan kencing lah. Sebab Nabi katanya kebanyakan orang dalam kubur kena seksanya tersebab daripada kencing. Kencing tak basuh, artinya tidak istinja, dia kencing, dia tidak basuh, tidak beristinja, atau dia kencing, dia basuh tetapi tidak beristibrak. Lepas pada dia basuh, air kencing keluar lagi, kena kat badan dia. Maka di situ Nabi suruh menyucikan. Habis. Dan tiada sah sembahyang orang yang bertemu suatu daripada badannya atau kainnya. Kain-kain di sini dimaksud dengan kain tu ialah perkara yang berhubung dengan badan kita. Perkara yang jadi tanggungan kita. Masuk dalam kain juga kalau kita pakai jam tangan. Kita pakai jam tu masuklah kata hukum pakaian juga di sini. Kalau kita pakai cincin, cincin tu pun masuk dalam pakaian juga. Kalau pakai kopiah, pakai sorban, maka itu dikatakan pakaian juga. Dan begitu juga kain ridak bagi orang lelaki letak di atas bahu pun begitu juga. Kalau orang perempuan pakai niqab dia pun dikatakan pakaian juga. Pakai sarung tangan itu pun dikira kata pakaian juga. Walaupun sarung tangan tu nisbah bagi perempuan tak wajib pakai kan. Niqab bagi orang perempuan ketika solat sunat sunat tak tudung muka ketika solat. Semuanya dikatakan pakaian. Dan tiada sah sembahyang orang bertemu suatu daripada badannya atau kainnya. Kain-kain tu seperti sorbannya. Sorban dia, ujung sorban dia. Atau barang sebagainya sebagai sorban. Katalah mana-mana sekalipun tali pinggang dia, orang lelaki kalau ada pakai, perempuan kalau ada pakai, katalah bertemu dengan najis. Tiada sah sembahyang orang yang bertemu dengan najis. Bertemu dengan najis. Maknanya bertemu yakni bersentuh dengan najis. Bertemu yakni bersentuh dengan najis. Walaupun tak jadi menanggung sekalipun. Hanya bertemu bersentuh dengan najis itu pun dah tidak sah. Bertemu dengan najis walaupun tidak menanggung sekalipun itu dah tidak sah. Lepas tu yang bertemu dengan najis tu apa dia? Badan dia, suku-suku badan dia, kaki ke, tangan ke, kepala ke, mana-mana telinga ke masalah. Masuk dalam pakaian tu. Dan juga apa dia, badan dia tu, kaki, tangan, mata, telinga, rambut dia, kalau rambut dia panjang, sama. Masuk dalam juzuk-juzuk dia, juzuk-juzuk badan dia. Contohnya kalau orang lelaki tu tak cicak ada kat tepi kepala dia sujud.
tak cicak ada kat tepi kepala dia yang dia ketika dia sujud. Maka rambut dia tu panjang. Dahi dia tak kena lepas daripada tak cicak, tapi ketika dia sujud tu dengan sebab rambut dia panjang, najis tak cicak maksudnya ada kat tepi dia, apabila dia sujud tu rambut dia terletak di atas najis, maka itu pun membatalkan. Sebab dikatakan bertemu juzuk-juzuk badan dia, suku-suku badan dia dengan najis. Begitu juga kalau pakaian dia. Termasuk dalam pakaian seperti kata tadi, apa dia, jam, cincin, spek mata, cermin mata, semua itu masuk dalam dikatakan pakaian juga. Bertemu dengan najis tu pada satu suku daripada sembahyang. Bertemu dengan najis tu pada satu suku pada satu suku daripada sembahyang. Dikandaki suku tu mana-mana sekali, mulai daripada awal takbiratul ihram sampai habis beri salam. Kena najis, mana kita katanya kena najis pada permulaan sembahyang, kena najis pada pertengah, kena najis dalam masa berdiri, kena najis dalam masa rukuk, kena najis pada masa sujud, kena najis pada masa duduk. Katalah pada mana-mana suku, mana-mana tempat daripada sembahyang tu, mana-mana perbuatan di awal, di tengah, di hujung solat, maka membatalkan solat itu. Dan jika tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, walaupun benda itu tidak bergerak dengan gerak dia sekalipun. Jadi sikit untuk nak bagi faham. Jadi maknanya saat itu dia cakap pasal badan kita jangan bertemu dengan najis. Lepas tu pakaian kita, dimaksud dengan pakaian kita tu benda yang kita menanggung dia. Mana pakai spek itulah, pakai cermin mata, spek mata, itulah dikatakan pakaian dia. Kalau kita katanya, spek mata kita, artinya jam kita tu kena najis. Kena najis. Apa dia? Ada bersentuh dengan najis, maka tidak sah. Pakaian kita seperti kain, kalau orang lelaki dia pakai kain, orang perempuan pakai telekung, maka sekiranya kalau hujung-hujung dia tu, yang labuh-labuh tu, kena bersentuh dengan najis, maka membatalkan solat juga. Lepas tu masalah bersentuh ni, contohnya kalau kita katanya ini najis, ini najis, ada bersentuh gini, bersentuh, bertemu gini atau bertemu gini, ini bertemu, kalau begini menanggung, kalau begini menanggung, walaupun kita tak akad sekalipun, tapi kita sebelah bawah. Najis sebelah atas, kita sebelah bawah, maka itu menanggung. Kalau najis jatuh di atas tangan kita begini, jadi rupa menanggung. Tetapi kalau najis di sini, tangan kita lalu tentu. Itu bertemu. Artinya pakaian kita, tengok kalau begini, begini. Kalau kita kata yang ni najis, lepas tu kain, kena dengan kain kita, bertemu dengan hujung kain kita. Itu bertemu. Itu bertemu. Itu mana bertemu. Bukan menanggung. Contohnya kalau orang lelaki dia pakai kain belikat, hujung kain dia ketika dia berdiri tu, hujung kain dia tu bertemu dengan najis. Walaupun najis tu kecil sekalipun, tetapi najis yang tidak dimaaf. Bertemu tu pun membatal, walaupun tidak menanggung sekalipun.
Kalau kita kata bertemu tu umumlah kena ke tak kena. Kalau kita katanya kaki kita terpijak tai cicak, tu kena najis kalau bahasa kita cakap kan. Kena najis. Kena najis. Kalau duduk di atas tai ayam masalah kena kat kain, itu kena. Bertemu ke tidak, tu lebih pada bertemu lagi lah. Kalau lekat gitu, dia duduk di atas tai ayam, tak payah lekat kat kaki dia, lekat kat kain dia, maka itu lebih pada bertemu lagi lah. Lagi pulaknya kalau lekat tu bertemu, lagi pulaknya menanggung. Sebab dia kalau kena tai ayam kena kat kain dia pakai maknanya dia tanggungkan duk bawa tai ayam di kain dia. Itu menanggung lebih daripada bertemu lagi. Kan? Lebih pada bertemu lagi. Lepas tu kalau kita katanya bersentuh, itu mana kata bertemu. Artinya kita katanya najis kat sebelah bawah pakaian kita, hujung kain kita sebelah atas. Itu pun panggil bertemu. Tetapi tak panggil menanggung. Itu tak panggil kata menanggung. Maka itu dah membatal. Pendek katanya, jangan bagi bersentuh dengan najis. Apakah lagi kalau jadi menanggung, kena, lekat kat kain, kat badan, itu lebih aula lagi lah. Habis tu masalah pakaian. Dia katanya pakaian yang kita pakai itu sekiranya kalau ada berhubung dengan najis maka membatalkan juga. Lepas tu dia kata sini, dan jika tiada bergerak dengan geraknya, dan jika tiada bergerak pakaian. Dengan geraknya, gerak orang sembahyang sekalipun. Dengan sebab dia panjang. Contohnya, kalau kita bergerak kita dalam solat tu, maknanya kita bangun duduk tu lah. Kita bangun duduk, rakaat, tidal, duduk, sujud, bangun berdiri, tu kita bergerak di dalam solat kan. Kita bergerak di dalam solat. Kita akad tangan di dalam solat, akad tangan ketika takbir, begitu, tu mana kita bergerak di dalam solat. Lepas tu pakaian yang berhubung dengan najis, dia tak bergerak sekalipun. Dengan sebab panjang. Contohnya, ni benda-benda yang ni. Benda ni kita letak di sini. Apabila kita letak di sini, jadi pada hukumnya pakaian. Maka tali dia ni panjang. Panjang kat lantai, tapi hujung sana tu ada najis. Maka kalau kita bangun duduk, tali kat hujung tu dia tak bergerak kan. Dengan sebab dia panjang. Begitu. Sekalipun membatalkan juga. Dengan sebab dia panjang, kalau setengah orang tu dia buat misal, seperti Nabi dia surban dia tu panjang, dia letak atas badan dia sehingga bertambungan lagi di atas lantai. Maka kalau bangun, jadi maknanya dia ni kalau surban kita ni, kalau surban orang lelaki, ujung dia ni, ekor dia ni, kalau dia tak panjang sangat, kita bangun, kalau kita bangun, dia ikut jadi bangun kan. Kita turun, dia ikut jadi turun. Tu mana bergerak sebab kita bergerak. Contohnya, kain kita, kalau orang perempuan tu yang pakai telekung yang sebelah atas tu, kalau dia bangun, jadi kalau kita bergerak, kain tu bergerak. Dia dengan sebab dia panjang, walaupun kita bangun duduk, sebelah hujung dia tu tak bergerak sekalipun. Tetapi sebelah hujung tu ada
ada berhubung dengan najis, ada kena dengan najis, maka itu dah membatalkan juga. Ini tapi nak cerita bagi tahu awal-awal bahasa katanya membatalkan juga walaupun tidak bergerak benda itu dengan sebab bergerak orang sembahyang sekalipun, ini khilaf. Ini khilaf. Seperti mana lagi akan datang akan dinyatakan. Tapi di sini dia katanya pakaian yang berhubung dengan badan kita, pakaian yang berhubung dengan kita, maka sekiranya kalau ada bersambungan dengan najis, maka walaupun kita bergerak, benda tu tak bergerak sekalipun, kita bergerak bangun duduk tu, benda tu dengan sebab panjang tak bergerak sekalipun, maka membatal. Nak bagi gambaran satu laginya, dia ikat, dia ada tali yang panjang, ujung sana ikat kat leher anjing. Ujung sana ikat kat leher anjing. Lepas tu tali tu panjang. Lepas tu anjing tu tidur, kita katanya. Anjing tu tidur. Lepas tu tali tu panjang-panjang, dia mai ikat kat tangan dia. Atau ikat kat pinggang dia. Maka jadi katanya, badan kita bersentuh ke tidak dengan anjing? Jawabnya tidak. Tetapi tali yang berhubung dengan kita, yang ikat kat badan kita ni, pergi bersentuh dengan hujungnya, bersentuh dengan badan anjing. Walaupun kalau kita bangun duduk, tali tu hujung tali sebelah sana tu tak bergerak sekalipun. Tak bergerak tu dengan sebab panjang. Kalau pendek-pendek ni memang dia bergerak kan. Kalau panjang dia tak bergerak, hujung sebelah ni sebelah ni bergerak, sebelah sana tak bergerak lagi. Biasanya kalau tali, kalau benda tu begitu, sekalipun membatalkan sembahyang juga. Ni ada. Dan demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang memegang akan tali. Ni ada. Dan demikian lagi masuk dalam kata bertemu dengan najis juga. Demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang memegang akan tali. Sebab pegang ni masuk dalam menanggung. Memegang masuk dalam menanggung. Lepas tu sama dengan pegang, apa dia? Dia ikat. Ikat kat tangan dia. Ikat kat mana? Kat kaki dia, kat pinggang dia. Begitu juga orang-orang yang masuk penjara dirantaikan. Dirantaikan akan dua-dua belah kaki. Maka rantai itu ada kena najis. Itu pun sama. Sembahyang mana? Demikian lagi tiada sah sembahyang orang memegang, sama dengan hukum pegang tu apa dia? Ikat. Sebab sama-sama menanggung. Memegang ia akan tali. Memegang artinya ikat, janji jadi tanggung. Atau barang sebagainya, sebagai tali, kayu ke masalah. Kayu, dah tak nanti tali lah, kayu, apa dia? Yang tali air itu apa dia? Paip. Paip air masalah. Tali ke, kayu ke, atau kain ke, katalah. Besi ke, yang panjang. Atau yang mengikat, tu ada. Yang mengikatkan ia seorang akan tali dan sebagainya pada tangannya. Padahal adalah ia tali dan sebagainya tu berhubung dengan najis. Ada berhubung, ada sambung dengan najis, ada kena najis. Ada bersentuh dengan najis. Maka tidak sah juga. Macam elektrik. Kalau kita pegang besi itu panjang bersentuh dengan elektrik,
Nah, begitulah. Jadi maknanya walaupun panjang mana sekalipun, kalau tali itu kalau kita tarik ada 100 meter masalah. Tali itu panjang. Contohnya tali itu panjang 100 meter masalah. Kita pegang kat sebelah hujung ni, atau ikat kat pinggang kita, ikat kat kaki kita sebelah hujung ni, sebelah hujung sana tambat ikat pada leher anjing. Walaupun begitu panjang, kalau kita berjalan 2-3 jakah tu, kalau tali panjang, anjing duduk tak jauh sangat daripada kita. Kita kata anjing duduk di depan kita kan. Duduk tak jauh daripada kita. Duduk lebih kurang 2-3 meter dengan kita, jauh dengan kita 2-3 meter daripada kita. Lepas tu tali tu 100 meter masalah. Hujung sini kita ikat kat kaki. Hujung sana ikat kat leher anjing. Maka itu tidak sah, dah tidak sah sembahyang. Sebab katanya, walaupun kita tak pegang anjing, tapi kita pegang tali, hujung tali sebelah ni, tapi hujung sebelah sana bersentuh dengan najis, bertemu dengan najis. Maka tidak sah juga. Begitu juga kita katanya, kalau anjing tu tidur, tak nanti anjing lah, segala bahagian najis lah. Segala bahagian najis lah. Kalau sini sana ada hubungan dengan najis, hujung sebelah ni, hujung sebelah sana, hujung sebelah ni tanggungan bagi kita, hujung sana bersentuh dengan najis, maka itu dah tidak sah. Sebab tu yang paling memuaskan hati tu kalau kita nak jadi imam tu macam ni, yang guna jenis tali ni, yang ada berhubung tu, tak sebolehnya kalau tak nak bagi puas hatinya, jangan kita guna. Kalau nak guna pun kita periksa cek bagi baik-baik, takut ada hujung sebelah sana tu ada kena dengan najis. Sebab kita kalau jauh boleh jadi kita tak nampak, tak perasan. Begitu. Dan jika tiada bergerak ia dengan geraknya sekalipun. Dengan sebab dia panjang, kalau pendek kita bergerak, dia ikut jadi bergerak. Dan kita bangun, dia tarik masuk dekat sikit. Kalau kita pegang, kalau tali itu kita bangun, dia bergerak. Tapi kalau tali itu panjang, hujung yang dekatan dengan badan kita ni memanglah bergerak. Tapi keseluruhan tali tak bergerak ke semua. Kalau tali yang panjang, contohnya, kalau kita katanya nak bagi nampak rupa bergerak tak bergerak, kita pakai surban. Kita pakai surban. Lepas tu hujung surban kita tu, hujung tu ikat dengan tali. Tali tu pergi sambung dengan najis. Jadi mana tapi tali tu panjang. Kita bergerak, kita bangun, hujung sebelah dekat dengan badan kita, kita bangun dia naik, kita sujud dia turun kan. Tapi hujung sebelah sana tu, yang jauh-jauh tu, itu tak bergerak dengan sebab gerak kita. Tetapi dengan sebab ada berhubung dengan najis, maka dah membatalkan sembahyang. Maka itulah yang kita kena jaga. Inilah yang tersebut di dalam matan ini mana? Batal sembahyang jikalau walaupun tiada bergerak dengan bergeraknya sekalipun. Walaupun dia tak bergerak dengan sebab bergerak kita. Walaupun dia bergerak dengan bergerak kita sekalipun, membatalkan sembahyang. Ini rayah. Dan jika tiada bergerak ia dengan bergeraknya sekalipun, membatalkan sembahyang juga ni. Inilah yang tersebut di dalam Mukhtasar Bafadal. Di dalam matannya Mukhtasar, di dalam matan, bukan matan, bukannya matan. Kitablah. Dalam matan Mukhtasar Bafadal. Dan yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar pada Tufah. Seperti pada matan Minhajul Abidin, Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi.
Tetapi khilaf pada barang yang disebut di dalam kitab Minhajul Qawim bagi Syekh Ibn Hajar juga. Nah, maka disyaratkan membatalkan sembahyang itu jika bergerak dengan geraknya. Jadi dalam kitab Minhajul Qawim bagi Syekh Ibn Hajar, dia katanya kalau jenis ni, jenis maitnya begini, ataunya jenis tali yang berhubung dengan anjing dengan mana najis, maka kalau kena najis kat hujung sana, lepas tu tali itu panjang, kita bangun duduk hujung sana tak bergerak, maka itu tak batal. Hujung sana tak bergerak dengan sebab tali itu panjang, maka tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau mengikut yang tadi, kita bergerak, tali tak bergerak pun, hujung sana tak bergerak sekalipun, membatalkan juga. Apakah lagi kalau kita bergerak, hujung sana ikut bergerak juga. Tetapi kalau mengikut dalam kitab Minhajul Qawim, kalau tali itu panjang, contohnya tali mic ni panjang, kita dengan dekat, tu ada 10 meter masalah. Lepas tu hujung sini memang kita kacing kat baju kita. Hujung sana ada kena najis. Tapi tali mic tu panjang. Kita bangun, duduk, hujung-hujung dekat kita bergeraklah. Kita bangun, dia naik. Kita sujud, dia turun tali kan. Tetapi hujung sana dia tak bergerak dengan sebab bergerak kita. Sebab dia terlalu, maksud katanya panjang. Maka tidak membatal. Maka tidak membatalkan sembahyang. Sebab dia kata nak membatal tu jika bergerak dengan bergerak kita. Dengan maknanya, fahamnya, kalau kita bergerak tapi hujung sana tidak bergerak, maka tidak membatalkan akan sembahyang. Tetapi kalau mengikut yang tadi dia tak kira bergerak dengan sebab bergerak kita ataunya tak bergerak, asalkan ada hubung dengan najis, dah membatalkan sembahyang. Maka untuk nak jadi memuaskan hati, kita nak ambil kaum mana? Ambil kaum yang tadilah. Untuk nak tambah ihtiyat, untuk nak tambahkan memuaskan hati kita bahawa sembahyang kita tu sah, kita ikut yang pertama. Katanya bergerak tak bergerak, batal ke semua. Itu lebih memuas hati. Begitu ya. Sikit lagi. Ini hukum yang tersebut, hukum jika ada tali itu berhubung ia dengan najis. Maka hukum yang sana itu kita ada khilaf di antara dua kitab bagi Syekh Ibn Hajar sana itu. Maka itu hukum masalah katanya jika ada tali itu berhubung ia dengan najis. Adapun jika ada ia terikat dengan suatu yang suci yang berhubung dengan najis, seperti ditambak pada imar yang ada pada tempat yang yang ada najis. Yang sana itu maknanya tali, sikit lagi nak buat kesimpulan, kita pegang tali, kita ikat tali, kita mic ni kat baju kita, lepas tu hujung sana bersentuh dengan najis. Lepas tu kalau tu maknanya hujung tali sebelah sana bersentuh dengan najis. Sentuh dengan najis begini. Ni hujung sentuh dengan najis. Tetapi kalau begini, itu yang kita cakap tadi tu masalahnya begitu. Tali berhubung dengan kita, hujung ni berhubung dengan kita, hujung sana kena najis. Faham kita? Hujung sana kena najis. Tetapi kalau begini, anjing di atas kereta. Bayangkan, anjing di atas kereta. Tali, kita pegang tali. Tali, kita pegang hujung sebelah tali, hujung tali sebelah ni. Lepas tu hujung sana ikat kat di kereta apa dia? Dia tempat nak tarik apabila kereta rusak. Kat depan dia ada, kat belakang dia ada tu tempat tarik dia. Kita kata kita pegang tali. Sebelah ni. Sebelah tanah ikat kat tempat yang nak tarik kereta rusak, ikat kat situ. Atas kereta tu ada anjing. Itu maknanya tali yang berhubung dengan kita tak direct dengan anjing.
Begitu. Yang kita cakap hari ni masalah hujung tali sebelah sana direct dengan najis. Tapi insyaAllah esok kita berbicara masalah katanya tali kita pegang, hujung tali ikat kat kereta, di atas kereta tu anjing. Apa hukum pula? Adapun jika ada ia terikat dengan sesuatu yang suci. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi